Salam semua, aku Zahara. Aku dah berkahwin lebih kurang setahun lebih dengan suami tercinta. Awal perkahwinan kami sewa rumah di kawasan berdekatan yang dekat dengan tempat kerja suami. Senanglah untuk suami ulang-alik ke tempat kerja dia setiap hari. Dan untuk menjimatkan kos dengan gaji suami yang basic iaitu RM3,000 saja, suami putuskan untuk ulang-alik naik motosikal peninggalan arwah ayah dia ke tempat kerja. Memandangkan adik-beradik dia mempunyai motosikal baru, so motosikal yang tu memang menjadi hak milik suami lah. Kereta Viva ditinggalkan dekat rumah untuk urusan aku di rumah kalau tiba-tiba ada kecemasan ke apa ke. Oh ya, sebelum terlupa, aku adalah suri rumah sepanjang masa selepas berkahwin. Suami tak izinkan aku bekerja sebab aku boleh tengok-tengokkan mak dia, iaitu mak mertua aku dekat rumah. Mak mertua aku ni kadang okey, kadang tak. Adik-beradik suami pernah bercerita yang mak mertua aku ni terkena penyakit meroyan selepas melahirkan Siti, iaitu adik bongsu suami aku. Adik-beradik sebelah suami ada 5 orang dan suami aku anak ketiga daripada 5 orang tu. Ada abang 2 orang ke atas dan 2 orang adik perempuan. Masing-masing dah bekerja. Yang masih bujang Siti, tapi bekerja di Wang Semaju dan menyewa di sana. Oleh sebab Abang Long dengan Abang Ngah masing-masing jauh dari kampung, suami aku ambil keputusan untuk jaga mak dia. Abang Long kerja di Sabah sebagai tentera laut. Abang Ngah pula kerja di Terengganu Oil and Gas, tak salah akulah. Abang Long pernah bercerita dekat aku yang waktu umur dia 14 tahun macam tu, masa mak mertua lahirkan Siti, ayah mereka terlibat dalam satu kejadian yang tak diingini masa balik dari tempat kerja. Masa tu mak mertua tunggu diu untuk bersalin dalam wad. Memang terkejut sangat bila dapat berita yang ayah kena langgar lari. Ayah pergi buat selamanya di tempat kejadian. Mak pada mulanya tak tahu apa yang terjadi pada ayah. Tapi selepas selamat lahirkan Siti, baru mak dapat tahu daripada adik-beradik dia yang suami dia dah tak ada. Jadi hari lahir Siti sama dengan hari pemergian ayah mereka buat selamanya. So memang sedih sangatlah bila mak dapat berita yang macam tu masa tunggu ayah mereka dekat hospital. Mak pula tak dapat terima kenyataan yang hari bahagia sambut anak bongsu sama dengan hari pemergian suami tersayang. Mak menjerit kuat dalam hospital macam orang tak betul, macam orang tak waras. Pak Ngah suamilah yang bawa dan ambil mak pulang ke rumah. Mak sempat lihat jenazah ayah buat kali terakhir dengan tangisan Siti pada masa tu. Menurut Along lagi, masa tu Siti menangis tak henti-henti, seolah-olah faham pemergian ayah. Mak memang tak dapat ikut hantar ayah buat kali terakhir atas faktor kesihatan mak yang baru lepas bersalin. Dan sejak daripada tu, mak mertua aku tu murung, sekejap menangis, sekejap ketawa. Kadang-kadang tu mak tunggu kepulangan ayah dekat tangga waktu maghrib. Along cakap, mak memang suka tunggu ayah kat tangga tu. Selalu sandarkan muka dekat pemegang tangga kayu tu. Siti time tu tak sampai sebulan memang mak tak jaga. Along yang paksa mak susukan Siti sebab mak tak nak susukan Siti dek kerana terlalu sedih sangat pada waktu tu. Dia seperti menyalahkan kelahiran Siti penyebab suami dia pergi buat selama-lamanya. Along dan adik-beradik masa itulah yang jaga mak dan Siti yang masih kecil. Along jugalah yang tukarkan pampers Siti, susukan Siti, tidurkan Siti lepas balik sekolah. Hari demi hari penyakit mak makin teruk. Kadang-kadang dia bercakap seorang diri.
Nasib baik adik-adik Along termasuk suami aku bagi kerjasama untuk jaga mak walaupun masa tu mereka semua masih di bangku sekolah. Abang kepada mak mertua aku tu yang dipanggil Pak Teh banyak hulurkan sumbangan semasa mereka bersekolah hinggalah masuk universiti sambung pelajaran. Adik-beradik suami semua berpelajaran tinggi hingga ke Menara Gading. Masing-masing mempunyai diploma dan degree termasuklah juga suami aku. So, lepas Along dan Angah kahwin, mak dijaga sepenuhnya oleh suami aku dan adik perempuannya. Along dan Angah akan pulang sebulan sekali melawat mak. Hinggalah aku dan suami selamat diicap kabulkan, suami berbincang dengan aku agar aku dapat membantunya menjaga mak mertua di rumah kami. Aku tak tolak permintaan suami sebab aku dah anggap mak mertua aku tu sebagai mak aku juga. Malah aku sayang mak mertua aku sebab kadang-kadang mak mertua aku ni kelakar kalau pandai layan dia lah. Dan aku tak kisah kawan-kawan cakap aku ni menghabiskan duit mak bapak je study tinggi-tinggi tapi duduk rumah jaga mak mertua. Aku tak kisah sebab ini adalah tanggungjawab aku terhadap suami. Genap 3 bulan kami berkahwin, aku disahkan mengandung. Alhamdulillah. Syukur sangat rezeki kami dimurahkan. Sewaktu mengandung, aku kurang alami alahan. Malah tenaga aku lebih kuat untuk jaga mak mertua sambil bawa baby dalam perut kami. Mak mertua selalu main-main dekat perut aku, letak telinga dia dekat perut. Dia selalu buat lawak, baby dah keluar nanti nak ajak main masak-masak. Lawak memang lawak dan menghiburkan hati aku lah waktu tu. Time tu mak mertua adalah peneman aku di kala waktu sunyi. Dan mak mertua juga kawan aku gaduh, kawan aku baik masa suami keluar pergi mencari nafkah. Paling aku tak dapat lupakan bila dia nak pakai baju mengandung aku. Dia cakap, mak nak mengandung juga. Aku pun blur-blur nak cakap apa kat mak mertua time tu kan. Cukup 9 bulan 2 hari bukaan aku sudah 6 cm dan aku dimasukkan ke ward. Nasib baik masa tu dah pukul 10 malam, suami dah ada kat rumah. Suamilah yang hantar aku pergi hospital ditemani mak mertua. Aku cium tangan mak mertua dan suami sebelum masuk ke labor room. Aku pohon doa dari mereka, tak lupa juga pada ibu bapa aku yang berada jauh di kampung, utara tanah air, agar mendoakan aku dan baby selamat dilahirkan. Syukur Alhamdulillah, tepat jam 4.15 pagi, aku selamat melahirkan baby boy. Alhamdulillah sangat. So, bermulalah episod aku berpantang di rumah. Aku decide nak berpantang di rumah sendiri sebab nak jaga mak mertua sekali. Dan Alhamdulillah suami setuju dengan permintaan aku. Cuma mak dan ayah aku kurang setujulah sebab yelah mana nak jaga baby, nak jaga mak mertua yang sakit lagi kan. Tapi tak apa, aku kuatkan semangat dan aku cekalkan hati untuk cuba. Alhamdulillah baby pertama kami yang aku panggil Along membesar dan kurang terkena demam. Hari demi hari aku seronok jaga mak mertua dan Along di rumah. Untuk pengetahuan, aku memang susu badan sepenuhnya kepada Along sebab nak jimat kos. Along dah pun masuk usia 6 bulan. Satu hari aku tengah masak, mak mertua pula asyik leka bermain dengan Along. Tiba-tiba aku dengar tangisan Along. Cepat-cepat aku pergi hall dan aku rasa Along haus. Mak mertua pula berada kat tepi Along sambil main tepuk-tepuk nak senyapkan Along dari menangis. Aku angkat Along ke atas riba. Baru nak selak baju, tiba-tiba mak mertua bangun tendang badan Along. Allah, memang aku terkejut dengan tindakan mak. Secara tiba-tiba memang tak jangka mak mertua nak kasari badan Along yang dalam dakapan aku tu. Bukan sekali tapi lebih daripada 3 kali tau mak mertua buat macam tu ke Along. Nasib baik aku pangku Along dengan kuat.
Kalau tak, memang tercampak Along dari riba aku. Aku jerit, "Mak! Mak! Apa ni? Bawa mengucap, Mak!" Mak mertua lari dari aku sambil tunjuk isyarat good dan cakap, "Padan muka kau, Along. Tulah nak nangis sangat kan? Mak kau dah peluk kau diam. Bila aku ajak main kau nangis." Allahu, memang aku menangis jerit dekat mak time tu. Aku bangun masuk bilik terus call suami bagi tahu tindakan mak mertua tadi. Suami terkejut mengucap panjang, balik rumah terus ambil cuti half day. Sampai je di rumah, suami peluk mak mertua dan tanyakan kenapa mak buat macam ni. Mak mertua gelengkan kepala dan cakap, "Aku benci Along, bawa dia keluar." Malam tu jugalah suami call Abang Long dengan Abang Ngah serta adik dia yang perempuan. Dan keesokan harinya mereka pulang ke rumah untuk lihat mak. Mereka berbincang sesama adik-beradik termasuk aku sekali. Suami berbincang untuk hantar merawat di rumah orang-orang tua. Biar ada kaunselor yang rawat mak dekat sana. Suami tak sanggup nak tinggalkan aku dan Along di rumah bersama mak mertua lagi. Takut tindakan mak tu di luar jangkaan nanti. Dan mula-mula Abang Long agak keberatan sebab itu kan mak dia. Tapi atas faktor kerja yang jauh, Abang Long terpaksa akur juga. Dan adik-beradik suami yang lain turut bersetuju sebab masing-masing ada komitmen dan tak ada masa untuk uruskan mak mertua. Aku memang rasa bersalah sangat. Pasal aku, mak mertua terpaksa dihantar ke rumah orang tua yang ada rawatan. Aku bagi cadangan pada mereka agar mak mertua dihantar tapi bukan untuk selama-lamanya. Aku mampu jaga mak mertua tapi bukan pada masa sekarang. Aku minta kalau Along berusia 4 tahun, aku rela jaga mak mertua kembali. Biar Along besar dan pandai sikit. Adik-beradik suami setuju dengan cadangan yang aku berikan. Maka bermulalah sesi menghantar, mendaftar dan merawat mak mertua di pusat jagaan orang tua-tua. Semua adik-beradik suami pergi hantar mak mertua di pusat jagaan tu, termasuklah aku. Masing-masing menangis menitiskan air mata tengok mak mertua. Sayu je mak mertua lambai seperti seronok duduk kat sana. Aku faham dia tak mengerti apa-apa lagi. Dan aku minta maaf sangat pada suami sebab mereka terpaksa hantar mak mertua di rumah jagaan orang-orang tua. Dan buat mak, maafkan Zahara mak. Zahara janji akan ambil mak semula lepas Along umur 4 tahun. Maafkan Zahara mak.